sejahtera, kami dari kelas DPM 5A Jabatan Perdagangan Politeknik Muka ingin membentangkan sedikit sebanyak tentang peristiwa ini iaitu Eco-Friendly Sarawak Bag dari reka bentuk yang dilakukan semester akhir ini. Sebelum saya meneruskan pembentangan projek inovasi kami, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Lydia Duri Ana Ibrahim dengan nombor pendaftaran 20 DPM 19F1004 selaku ketua kumpulan bagi projek inovasi kami Eco-Friendly Sarawak Bag. Dengan ini, saya ingin memperkenalkan dua lagi ahli kumpulan saya, iaitu Istiwa Nanang Anak Libau dengan nombor pendaftaran 20 DPM 19F1064 dan Elis Cherna Anak Mesir dengan nombor pendaftaran 20 DPM 19F1050. Penilai projek kami pula adalah Puan Bernadine Candy Anasti Penani. Seterusnya, saya ingin membentangkan bahagian ringkasan eksekutif projek inovasi kami, iaitu projek inovasi Eco-Friendly Sarawak Bag bagi kategori reka bentuk. Ringkasan eksekutif yang pertama adalah untuk meningkatkan penggunaan barang kita semula dan mesra alam. Kedua adalah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik yang banyak kerana proses pelupusan dan perebutan beg plastik sangat sukar terurai dan mengambil jangka masa yang lama untuk terurai. Ketiga pula adalah untuk mengurangkan pembuangan dan pelupusan sisa fabrik secara haram yang semakin berleluasa dan semakin meningkat dari semasa ke semasa. Untuk slide yang seterusnya adalah saya akan membentangkan bahagian pengenalan bagi projek inovasi kami, iaitu Eco-Friendly Sarawak Bag merupakan satu inovasi yang membuat beg kita semula daripada kain selojin sepakai menjadi beg kita semula yang menarik dan serbaguna. Pengenalan yang kedua adalah beg kita semula ini mempunyai reka bentuk inovasi yang unik dari segi saiz dan warna dan menekankan unsur-unsur dan motif ukiran tradisional di Sarawak. Dan yang paling menarik adalah beg ini sangat serbaguna kerana reka bentuknya yang sangat unik dan beg ini mempunyai reka bentuk 2 dalam 1 yang dapat digunakan mengikut cita rasa kita apabila ingin menggunakan beg ini. Pengenalan yang ketiga pula adalah inovasi ini dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan penggunaan beg plastik dan mengurangkan pembuangan dan pelupusan sisa fabrik secara haram yang semakin berleluasa. Seterusnya pula, saya akan membentangkan bahagian penyataan masalah bagi projek inovasi Eco-Friendly Sarawak Bag kami. Pertama adalah seperti contoh gambar yang berikut. Penggunaan beg plastik yang banyak dapat menyebabkan peningkatan tempat pelupusan sampah kerana plastik tidak mudah terurai dengan mengambil jangka masa yang lama untuk perebutan dan terurai. Kedua adalah peningkatan pembakaran bahan plastik sangat berbahaya kerana dapat berlakunya pencemaran udara dalam sekitar sekiranya membakar plastik dalam kuantiti yang banyak dan pembuangan berplastik juga dapat mencemarkan sungai dan laut dan serta dapat menjejaskan pembiakan hidupan akuatik. Penyataan masalah yang ketiga pula adalah peningkatan isu pakaian terpakai dilupuskan secara haram dan penemuan sisa fabrik semakin berleluasa dan pelakon akan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 17 Akta 672. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Istiwa Nanang Anak Libau. Nombor matrik saya 20 DPM 19F1064. Seterusnya saya akan membentangkan objektif projek kami. Objektif yang pertama adalah menggunakan pakaian terpakai untuk membuat satu inovasi baru, iaitu membuat beg daripada pakaian terpakai seperti seluar jin untuk membawa barang dan juga keperluan. Objektif seterusnya adalah kita semula pakaian terpakai tersebut dapat mengurangkan penggunaan beg plastik serta dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti sampah plastik yang sukar terurai, pencemaran sungai, pencemaran udara serta pemusnahan pembiakan hidupan akuatik. Seterusnya dapat mengurangkan pembuangan dan pelupusan sampah pakaian fabrik secara haram yang semakin meningkat dan tidak terurus. Seterusnya adalah bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang pertama adalah mesin jahit, gunting, seluar jin terpakai, kain ukiran tradisional Sarawak, tali ukuran, jarum dan benang. Kos bahan dan peralatan adalah sebanyak RM391.80. Seterusnya saya akan membentangkan proses pembuatan produk. Proses yang pertama adalah membuat lakaran reka bentuk beg. Proses yang kedua adalah mengukur kain. Proses yang ketiga adalah mengunting kain mengikut lakaran yang telah dibuat. Proses yang keempat adalah menjahit kain. Berikut adalah cara dan proses bagaimana untuk menghasilkan beg tersebut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Elis Cherna Anak Mesir dengan nombor pendaftaran 20 DPM 19F1050. Saya akan membentangkan analisis SWOT bagi Eco-Friendly Sarawak Bag.
Yang pertama adalah kelebihan. Eco-friendly Sarawak bag ini adalah ianya tahan lasak, ringan dibawa, senang dicuci, boleh digunakan banyak kali atau secara kerap, dan yang paling penting ia sesuai digunakan semua peringkat umur. Seterusnya adalah kelemahan. Hanya ada dua, yaitu mudah basah dan kotor. Manakala bagi peluang pula adalah eco-friendly Sarawak bag ini berpeluang memperkenalkan bag yang menekankan motif ukiran tenunan tradisional Sarawak dan boleh menjadi sebahagian daripada kraf tangan tradisional Sarawak. Yang terakhir, yaitu ancaman bagi eco-friendly Sarawak bag adalah bersaing dengan bag jenama luar yang sedia ada dan reka bentuk bag yang hampir sama dengan rekaan bag yang sedia ada. Bagi analisis data, kumpulan kami membuat soal selidik dengan menggunakan kaedah borang soal selidik secara atas talian, yaitu Google Form untuk mendapatkan analisis data berkaitan tentang kepuasan individu terhadap penggunaan bag kita semula. Seramai 120 orang responden yang menjawab borang soal selidik yang telah diedarkan secara atas talian yang merangkumi nama penuh, jantina, daerah, dan 5 soalan yang disediakan. Melalui hasil soal selidik ini, kumpulan kami dapat menganalisis tentang kepuasan, cadangan, dan pendapat seseorang individu dari 2 daerah di negeri Sarawak yang kami kaji, yaitu daerah Mukah dan daerah Bintulu. Dan terakhir adalah kesimpulan dan cadangan bagi inovasi eco-friendly Sarawak bag. Kesimpulannya, penggunaan bag kita semula dapat meningkatkan kestabilan alam sekitar dan kelestarian. Pengurangan penggunaan bag plastik dapat dikurangkan dengan menukarkan penggunaan bag kita semula untuk mengurangkan sisa pelupusan plastik dan fabrik secara haram yang semakin meningkat. Bagi cadangan, kami mempunyai 2 cadangan, yaitu penggunaan bag kita semula haruslah digunakan secara meluas pada masa akan datang untuk mengurangkan penggunaan bag plastik, pembuangan sisa fabrik, dan peningkatan penggunaan bag kita semula untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.